Dulu sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari. Kalau kita buka surah Al-Maidah 54, kena ingat 54 Al-Maidah. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya, maka Allah akan ganti satu kaum yang lebih hebat, yang lebih baik. Kemudian azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, lemah lembut dengan orang mukmin dan bersikap tegas dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, berjuang berjihad pada jalan Allah dan tidak takut dengan sebarang cacian makian. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah kelebihan daripada Allah yang Allah bagi pada siapa yang nak. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha mengetahui dia. Ketika turun ayat ini 54 dari Al-Maidah ini, maka pada waktu inilah Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kata, hum qaumu hada, qaumun hada. Nabi tunjuk kepada Abu Musa Asy'ari, Jadi ayat tu dia itulah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan bawa satu kaum yang bersifat, iaitulah mereka kasih kepada mereka, Allah kasih kepada mereka dan mereka pun kasih kepada Allah, dan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Okey. Maka pada waktu inilah lahirnya Imam Abu Hasan Asy'ari, iaitulah kalau nak tengok Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Musa Asy'ari, dia sampai kepada Tok Wan yang ketujuh. Jadi dia kata di sini, iaitulah Jaddu As-Sabi', makna 7. Jadi kalau kita ambil satu generasi 60 tahun, kita kali je lah, satu generasi 60 tahun kali 7, 6 kali 7 420 tahun. Jadi ni anggaran je lah, 420 tahun daripada zaman ayat Quran tu, Abu Musa Asy'ari tu, sampailah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. 420 tahun lahirlah Abu Hasan Asy'ari, berketurunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, tengok dia punya riwayat dia. Wulida bil Basrah, dia dilahirkan di Basrah, Imam Abu Hasan Asy'ari. Wa kana yaghsha majalisul fuqaha wal muhaddisin, dan dia selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Cumanya illa an aghlaba waqtahu kana ma'a ustadhi Abi Ali Al-Jubai liyatalaqa anhu aqaid, disebabkan dia keluar pada waktu tu di zaman Mu'tazilah kan, bila mai tukar pemerintahan zaman Al-Mutawakkil itu, waktu itulah rafa'ul mihnah, barulah boleh bernapas sikit, dan dia duduk di dalam Mu'tazilah sekitar 40 tahun. Dia mengaji dengan guru dia, iaitulah Ali Al-Jubai, guru dia tu. Walihada nasha'a ala madhhabul i'tizal, lalu dia berkembang dan membesar dalam mazhab Mu'tazilah. Wa tatalammadu li ra'is al-Mu'tazilah fi 'asri Abi Ali Al-Jubai, dan dia membesar dalam ataupun dengan tok guru dia Ali Al-Jubai, menyebabkan dia fasih untuk berdebat, berdialog, berhujah, mantaplah, sehingga kan dia nombor 2 tu, dan dialah yang disebut-sebut akan ganti tok guru dia Ali Al-Jubai itu suatu hari nanti. Okey. Kemudian wastamara ala madhhabul i'tizal 40 aman, dan duduk dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Summa ikhtalafa ma'a ustazihi fi ba'd al-masail, dan punca dia keluar daripada Mu'tazilah disebabkan beberapa soalan yang dia tanya Ali Al-Jubai, yang saya dah cerita dah dulu ni, iaitulah dalam persoalan seorang budak ataupun baby yang mati, dia ni pergi ke mana, syurga ke neraka. Yang kedua, orang tua beramal soleh, mati dia masuk syurga ke neraka. Yang ketiga, orang tua yang banyak dosa kan, dia pergi ke syurga ke neraka. 3 soalan ni lah yang Imam Abu Hasan Asy'ari tanya kepada guru dia Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini pula ketua Mu'tazilah, merangkap pak tiri kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab selepas mak Abu Hasan Asy'ari, ayah Abu Hasan Asy'ari meninggal, mak dia menjanda, kemudian terus dikahwin oleh Ali Al-Jubai. Jadi dia merangkap dua lah, bapa tiri merangkap tok guru dia. Okey.
Kemudian pada waktu itulah dia tanya tok guru dia. Bila tok guru dia tak boleh jawab, hari lain lah saya cerita masalah tu, sebab saya nak pergi ni tak sampai lagi. Maka dia pun keluar daripada rumah dia pada hari Jumaat menuju ke Masjid Basrah, dan dia panggil penduduk Basrah untuk dengar apa yang dia nak cakap, dan waktu itulah dia naik atas mimbar. Ni antara kalam-kalam dia nah. Dia kata, ayuhanas, waktu dia duduk atas mimbar, wahai manusia, man arafani, siapa-siapa yang kenal aku ni, faqad arafani, kenal lah aku siapa dia. Wa man lam ya'rifni, siapa-siapa tak kenal aku, fa ana u'arrifuhu bi nafsi, aku perkenal diriku. Tu dia perkenal diri dia tu. Nama dia panjang lah. Nama Imam Abu Hasan Asy'ari ni campur semua sekali, iaitulah huwa Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, nasabuhu li jadihi as-sabi' Abi Musa al-Asy'ari, sampai ke 7 apa nama tok wan dia, Abu Musa Asy'ari. Okey. Kuntu aqulu bi khalqil Quran. Sewaktu dia atas mimbar dia kata, dulu ni aku pernah kata Al-Quran tu makhluk. Okey? Al-Quran makhluk. Wa anna Allah la yura fil akhirah bil absar, dan aku pernah kata kita tak boleh tengok Allah Taala dalam syurga dengan mata kasar. Aku pernah kata lagu tu, kita tak boleh tengok. Yang ketiga dia kata, wa ana af'alu syar ana af'aluha ay biduni iradatillah. Aku pernah kata ni, kita duk angkat ni, dia kata semua perbuatan ni mai daripada diri kita sendiri, tak ada campur tangan daripada Allah. Allah tak terlibat langsung. Ni kita ni, orang tanya hang siapa? Aku lah, ini kuasa aku ni, aku tengok. Tu aku angkat. Kita boleh kan angkat tanpa bantuan daripada Allah. Kalau jawab gitu, confirm ahli sunnah lah tu. Maka kalau kata, tengok ni aku angkat ni, tak ada bantuan daripada Allah, Mu'tazilah lah. Jadi 3 tu lah dia kata, aku pernah cakap dulu Quran tu makhluk. Yang kedua, Allah, kita tak boleh tengok Allah dalam syurga dengan mata kasar. Sebab Mu'tazilah kata kita tak boleh tengok lah. Atas dunia tak boleh tengok, di akhirat boleh tengok. Okey. Yang ketiga, aku pernah kata perbuatan kita ni, angkat ke, gigit mata ke, semua daripada kita seperti patih, tak ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana taibun, hari ni aku bertaubat. Muqla'un mutasaddin liraddi 'ala al-mu'tazilah, hari ni aku bertaubat dan aku kritik pendapat daripada Mu'tazilah. Ma'asyiral nas, wahai manusia, innama taghayyabtu 'ankum hadhihi al-muddah, aku pernah menghaibkan diri aku, hampa cari aku tak jumpa, kata dia, lama juga. Aku bukan bimana pun, kata dia, ani nazartu fatakafa'tu 'indi adillah, sebab aku duk mengkaji dan cari dalil antara ahli sunnah ni dengan Mu'tazilah ni, mana satu yang betul ni. Nampak pelik lah. Bila aku tanya soalan kepada ketua Mu'tazilah Ali Al-Jubai, masalah salah dengan aslah, itu pun panjang, ada masa kita sembang macam tu. Salah dengan aslah ni, dia pun tak boleh jawab, kata dia. Aku pun jadi serabut dia bila dia tak boleh jawab. Bukan kata lagu tu saja dia tak jawab, dia marah kat aku pula. Walam yataraja' indi syai' ala syai', dan aku tak boleh nak tentukan mana yang betul ni waktu dia tengah serabut ni. Lalu kata dia, fastahdaitu Allahu Ta'ala, Allah pun tolong aku dan bagi hidayah pada aku, fahadani ila i'tiqadin ila awda'atu kutubi hadhihi, maka aku pun dapat jawapan, Allah bagi hidayah, maka aku pun menghasilkan kitab lawan balik kepada Mu'tazilah. Dan kata dia, in khala'tu min jami'in ma kuntu a'taqidu kama in khala'tu min thawbi hadha, maka pada waktu inilah dia buang jubah dia di atas mimbar. Dia naik dengan jubah, dia kata, tuan-tuan, sebagaimana saya buang jubah, tanggalkan jubah ini, macam itulah juga saya tinggalkan Mu'tazilah yang 100% berpandukan kepada akal, yang berpandukan pada akal. Maka daripada sinilah lahirnya yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi bila dihidup di zaman Al-Mutawakkil, zaman kerajaan Khalifah Al-Mutawakkil bagi kerajaan Bani Abbasiyah, yang dia ke arah Sunni, maka sebab musabab untuk lahirnya ahli sunnah wal jamaah. Okey.